Kalungan apresiasi buat peneraju acara, barisan div yang berinovatif, serta juri yang berintegriti. Tidak dilupa saudara dan saudari, hadirin yang dirahmati. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Tajahau, Vanakkam, selamat datai dan kopi vosian. Apa kabar penutur bahasa dari latar belakang kaum yang berbeza-beza? Hadirin, sejarah telah mengajar kita bahawa sebuah negara yang merdeka tidak terbina dalam sehari. Malaysia, tanah tumpah darah kita, telah melalui pelbagai ujian getir sepanjang pembentukan negaranya. Dahulu, kita dijajah oleh kuasa asing iaitu Portugis, Belanda, British dan Jepun yang menjarah hasil bumi dan memecah belahkan perpaduan rakyat. Namun, rakyat Malaysia bangkit. Pejuang-pejuang terdahulu seperti Tok Janggut, Mat Kilau, Rentap, Datuk Maharaja Lela dan ramai lagi telah mengorbankan jiwa dan raga demi tanah air tercinta. Hasil usaha dan perpaduan pemimpin serta rakyat pelbagai kaum, akhirnya kita mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Tetapi perjuangan tidak terhenti di situ. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi detik hitam dalam lipatan sejarah apabila perpaduan kaum tergugat hingga mencetuskan rusuhan. Dari titik inilah lahirnya rukun negara pada tahun 1970 bukan sebagai sekadar ikrar, tetapi sebagai tonggak penyatuan rakyat dan pemulih harmoni negara. Hadirin, sejarah membuktikan bahwa keutuhan sebuah negara tidak terletak pada kekayaan maupun kekuatan ketenteraannya, tetapi pada perpaduan dan semangat cintakan negara yang utuh dalam setiap warga negaranya. Dalam dunia yang syarat ujian, rukun negara adalah kompas peradaban. Maka hari ini, izinkan saya melakar bicara menyemai kesedaraan agar bangsa terus teguh berdiri, bersatu dan dihormati. Pada hari yang bermakna ini, marilah kita bersama-sama menelusuri intipati rukun negara, satu-satunya panduan yang telah terbukti mampu menyatu padukan kita, khususnya melalui 3 prinsip penting, yaitu kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Hadirin yang saya hormati, memulakan maudhu bicara, marilah kita hayati prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini adalah nadi yang menggerakkan kita sebagai satu bangsa. Ia bukan sekadar lafaz ikrar, tetapi adalah pengorbanan dan komitmen untuk mempertahankan negara dari sebarang ancaman baik dari dalam maupun luar. Raja kita sebagai ketua utama negara adalah simbol kekuatan dan perpaduan yang menjadi payung teduh kepada seluruh rakyat. Kesetiaan ini menuntut kita untuk meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan pribadi, kaum atau politik. Tetapi, adakah kita benar-benar setia? Contohnya, ketika negara berdepan dengan ujian ekonomi atau politik, adakah kita saling menyokong dan berkorban? Atau sebaliknya, bagai enau dalam belukar, melepaskan batuk masing-masing? Sepatutnya, kita perlu menjadi seperti aur dengan tebing, saling menyokong antara rakyat dan pemimpin, demi kelangsungan negara, tanpa semangat tolong-menolong dan kesetiaan bersama, tiada siapa akan untung, melainkan musuh yang menunggu peluang. Hadirin yang dikasihi, sebelum pena menulis bicara, hayati perlembagaan warisan negara. Keluhuran perlembagaan adalah nadi peradaban, menjadi benteng tamadun wibawa, tembok kukuh bangsa merdeka. Saudara, perlembagaan persekutuan adalah dokumen agung yang menggariskan hak dan tanggung jawab setiap warga negara. Ia adalah satu kontrak sosial yang merangkumi janji-janji untuk melindungi kebebasan, hak asasi manusia dan hak-hak istimewa.
Keluhuran pelembagaan memastikan setiap tindakan kerajaan dan rakyat adalah selari dengan undang-undang tertinggi negara. Ia adalah kunci kepada keharmonian dan kemakmuran bersama. Sebagai contoh, dengan menghormati pelembagaan, kita dapat mengiktiraf hak dan kebebasan kaum lain seperti yang termaktub dalam pelembagaan, sekaligus mengelakkan perpecahan dan kepentingan kaum sendiri. Hadirin sekalian, mauduk terakhir, marilah kita fokus kepada kedaulatan undang-undang. Prinsip ini adalah pelindung yang menjamin kesaksamaan untuk semua. Di bawah kedaulatan undang-undang, tiada siapa yang berada di atas undang-undang. Prinsip ini memastikan setiap rakyat tanpa mengira pangkat dan kedudukan tertakluk kepada undang-undang yang sama. Ia membantah rasuah, penyalahgunaan kuasa dan ketidakadilan. Kepatuhan kita kepada undang-undang adalah cerminan integriti kita sebagai warga negara. Contohnya, dengan mematuhi peraturan jalan raya, tidak membuang sampah dan merata-rata, kita sebenarnya sedang menyumbang kepada masyarakat yang lebih berdisiplin dan aman. Hadirin sekalian, 3 prinsip ini merupakan intipati rukun negara yang perlu kita amalkan dan hayati sebagai kompas perpaduan dan kemajuan. Marilah kita memperbaharui komitmen untuk setia kepada raja dan negara, menghormati pelembagaan serta mematuhi kedaulatan undang-undang demi membina Malaysia yang kuat, bersatu dan makmur untuk generasi akan datang. Maka rukun negara adalah simpulan kepada persoalan perpaduan yang menjadi duta perpaduan, menyebarkan semangat kekitaan dan menjadikan amalan hidup. Kerana perpaduan negara bermula dari hati kita. Sekian, terima kasih.